Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan masyarakat setempat, pimpinan taman, pimpinan surau, jemaat, bandar puteri, pengurusi, timbalan, setiausaha, ahli cendekuasa, tuan-tuan imam dan tambilan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, sahabat-sahabat saya yang dikasihi. Semoga kita di bawah penjagaan Allah Ta'ala, di bawah pemeliharaan Allah Ta'ala, dikurniakan nikmat yang terbesar, nikmat hidayah, Islam, iman, nikmat keselamatan, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, dan segala kebaikan di sisi Allah SWT, dan dijauhkan kita daripada segala perkara yang tak diingini, perkara yang tidak baik, dan mengekalkan istiqamah kita dalam perkara keagamaan. Baik, sahabat-sahabat saya yang dikasihi, tajuk kita masih lagi khatam. Bukan khatam tamat Quran, bukan. Khatam cop, ya, kenabian, tanda kenabian. Kita dah masuk hadis yang ke-17, dah habis. Pada malam ini masih yang singkat ini nampaknya. Kita sambung lagi hadis yang ke-18. Tajuknya tempat beradanya khatam. Sebelum ni kita tahu dah dari belakang tu, yang antara kedua bahu, ni tambahan lagi dah. An Ibrahim bin Muhammad qala kana Aliun radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-haditsa bitulihi wa qala baina katafaihi khatam, khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Alhamdulillah, kita baca hadis tuan-tuan ya. Kita mengambil pahala membaca hadis, belajar hadis selain daripada Al-Quran, tuan-tuan kan. Nabi kata addu alaiha bin nawajis, kamu gigit sunnahku ni dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati, Nabi kata kamu nak ikut sunnah aku, wa sunnata al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang sudah dibagi petunjuk, tuan kan. Addu alaiha bin nawajis, genggamlah dengan gigi geraham kamu sunnah tadi, genggamlah segenggam-genggamnya, gigit dengan gigi geraham kamu. Maknanya pegang betul-betul, genggam betul-betul hadis ni kan. Di situ Nabi kata
sunnah dia dengan sahabat-sahabat. Apa yang berlaku tuan-tuan, sahabat-sahabat tak buat, kita sibuk buat kadang-kadang kan. Sahabat-sahabat tak buat, adalah orang-orang kedian yang buat. Yang sahabat buat kita tak nak ikut. Pendapat orang kedian yang kita ikut melebihi daripada sahabat-sahabat dan sunnah Nabi. Contoh bila ada, dia sekali-sekala akan datang tuan, yang dikatakan solat berantai. Dulu dia kata penjaga Kaabah, penjaga pintu Kaabah bermimpi sekian. Kamu naklah solat, kamu naklah sedekah, kamu dah sekian. Maka kita naklah insaf. Dalam dunia sekarang ni yang banyak caroba, banyak kemungkaran, kita naklah amalkan. Kemudian sebarkanlah cerita ni. InsyaAllah, tak insyaAllah pun kamu akan dapat keuntungan meniaga, keuntungan itu, keuntungan ini. Kalau kamu tak sebar, maka dapat bala itu, bala ini. Astagfirullah kan. Kalau setakat solat tengah malam, baca Quran, bersedekah, solat fardu berjamaah, kita beramal tu, lama dah Al-Quran suruh, lama dah Nabi suruh kita adu alaiha bin nawajis, genggamlah betul-betul, gigit betul-betul. Kita yang sunnah-sunnah Rasulullah tu kita pegang betul-betul. Selawat yang terbaik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna alamin hamidum majid. Nabi ajar selawat, Nabi ajar sunnah Nabi ajar adu, ikutlah sunnah aku, genggam betul-betul, gigit betul-betul. Tak nak amal 10 kali pagi, 10 kali petang selawat tu, tapi yang ada selawat sekian, selawat syekh tu sekian, kelebihan sekian. Selawat tu mereka, kelebihan mereka. Ada berlaku gitulah tuan-tuan kan. Jadi kita amal lah yang Nabi ajar, ikut hadis-hadis dia, zikir ini, selawat ini, ikutlah Nabi tu kan. Tak apa nak ikut, tapi bila ada syekh tu sebut begini ni, bukan dia kata tak boleh. Kalau tak salah makna tak boleh ikut, cuma genggam yang sunnah tu dulu. Gitu tuan-tuan. Dia suka cari yang pelik-pelik nak amal kan. Kadang-kadang masyarakat kita ni. Baik tuan-tuan, makna dia yang tadilah. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad. Beliau menceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila menceritakan tentang sifat Nabi SAW. Dalam bab fizikal Nabi dulu, ada hadis Sayyidina Ali cerita Rasulullah begini, bentuk badan dia begini. Dia pun lebih kurang lah Sayyidina Ali. Sebab apa? Sayyidina Ali ni bersama dengan Rasulullah sejak kecil lagi. Sejak kecil lagi. Dan dialah yang mengganti tempat tidur Rasulullah masa Rasulullah nak hijrah. Dia kata apa? Nabi kata apa? Beliau menyebutkan, Sayyidina Ali dah cerita, beliau menyebutkan satu hadis yang panjang. Beliau sebutkan di antara kedua-dua bahu baginda, jadi baina katafaihi. Katafai itu bahu. Kata pun bahu, katafai ni dua bahu, katafai dua bahunya. Orang Melayu tukar, tersalah tempat.
kata apa bahu, kata apa bahu, turun sikit jadi ketiak, jadi ketiak pula orang Melayu bawah. Dia kata apa ni? Bahu. Bagi contohlah tuan-tuan. Di antara kedua-dua bahu baginda dan terdapat khatam nubuwah, cap atau tanda kenabian, dan baginda ialah penutup sekalian nabi. Mana ini bahu, ni bahu belakang, belakang. Dua ahli di atas menjelaskan kepada kita kedudukan cap kenabian di belakang Nabi SAW, iaitu berada di antara dua bahu baginda. Namun menurut ulama, cap kenabian ini bukanlah berada betul-betul di antara dua bahu itu, akan tetapi berada berat di sebelah kirinya, iaitu kawasan berbetulan dengan jantung. Jantung ada jantung sini ya. Tadi kena tekan ni. Saya tadi appointment cek jantung saya tu. Tekan kawasan ni lah. Saya kata kalau kata belakang ni lebih kurang belakang ni lah kan. Tekan buat ekor tadi. Alhamdulillah lah. Sihatlah sekadarnya, alhamdulillah. Jadi gitulah, bukan tengah-tengah betul-betul. Kan? Maknanya kalau depan sini, belakang ni sini dah. Bawah sangat tidak, atas sangat tidak tu. Tempat dia tu. Sekarang kita nak belajar tempat khatam tu, tempat khatam tu. Jantung tuan-tuan. Dia punya huraian yang kedua, terdapat khilaf dalam kalangan ulama semasa menjawab persoalan sejak bilakah khatam di nubuwah itu mula ada di belakang Nabi SAW itu. Ada ulama berkata khatam itu wujud sebelum baginda lahir ke dunia lagi. Ni waktu dia bila mula ada kan, bila mula ada. Kalau kat badan kita ni kadang ada orang panggil belang bertanda. Belang bertanda lah, ada gelar hitam tu kan. Itu biasa sejak lahir ke lah, daripada dalam, orang panggil daripada dalam perut kan. Itu belang bertanda. Ini satu pendapat kata khatam tu, cop kenabian tu, dari dalam perut lagi, sebelum Nabi lahir lagi. Ada yang berkata khatam itu diletakkan oleh Allah ketika baginda dilahirkan. Masa lahir ada dua pendapat dah. Dua pendapat. Ada yang berkata khatam itu diletakkan ketika dada baginda dibedah oleh malaikat Jibril, tuan. Masa bila tuan-tuan? Masa Nabi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke kampung dia, kampung Bani Sa'ad, nak menyusu Nabi. Masa Halimatus Sa'diyah ni, dia dengan geng-geng kampung dia nak cari pendapatan, dia nak cari pendapatan tambahan dah dengan menyusu. Maka dia pergilah ke bandar tu Mekah lah. Pergi tu Halimatus Sa'diyah ni, dia orang miskin. Lepas tu dia punya unta kaldai gitu lah, yang agak uzur, kena tinggal. Ialah orang lain 150 cc, yang dia ni 70 cc. Contohlah, cabut pula tu. Kalau naik Honda Cup sekarang lah kan. Jadi Halimah, kamu lambat dah kan. Dia tunggu sampai di Mekah ni, masing-masing dapat dah anak orang tu, anak orang kaya ni, anak orang kaya banyak sikit lah gaji dia kan.
Lepas tu Halimah tak dapat jumpa dah Nabi. Tak payah diambil sebab Nabi tak ada ayah. Siapa nak bayar gaji, nak bayar upah, dapat sikit-sikit tak padan kan, datang jauh-jauh. Tak dapat dah. Lepas tu masa nak balik dia tak ada orang lagi. Dia tak ada lagi nak menyusu kan. Lepas tu dia teringatlah kat Nabi ni. Dia kata ambil jugalah, dia kata macam bagus je budak tu, dia kata. Pergilah ambil dengan mak dia. Bila ambil malam tu, ya, susu dia tu kurang susu. Sebab apa? Tak ada makanan dia. Kurang orang menyusu ni nak kena makan banyak tu baru ada susu kan. Jadi banyak susu berkat Nabi tu tuan-tuan. Berkat seorang nak bakar Nabi lah. Lepas tu dia bagilah minum anak dia, kenyang anak dia. Dia pun ada anak, kata macam mana nak ada susu tak ada anak. Ya. Waktu dia bagi kenyang anak dia, lepas tu dia menyusu Nabi pun kenyang kan. Masa balik masa balik ni unta dia ataupun kadai dah yang ke depan sekali dah segar, sihat dah. Dah sihat berkat Nabi tu kan. Berkat. Lepas tu orang bising, tadi bising lambat. Ni bising cepat pula. Halimah, yang cepat sangat kami tak lambat ni. Dulu 70 cc. Ni dah 200 cc dah motosikal. Ada tuan. 250 ada lah kan. Dulu motor Honda dulu Honda 250 zaman kita muda-muda dulu kan. Jadi balik sana tu padang dia, pada rumput dia jadi subur apa, semua orang kita tumpang pula dekat kenabian. Panjanglah cerita tuan. Jadi masa tu dah Halimah terserempak satu hari, Nabi ni pucat lesi. Rupanya badan dia sudah dibedah ni. Ya. Malaikat Jibril datang bedah. Ni cerita dia sikitlah tuan kan. Ada juga yang berkata khatam itu diletakkan setelah baginda dilantik menjadi Nabi. Menurut Imam Ibnu Hajar, pandangan yang kuat ialah yang ketiga, iaitu diletakkan ketika dada baginda dibedah. Pandangan inilah yang ditarjih oleh Qadiyat, yang tarjih ni yang diterangkan dengan jelas oleh Qadiyat. Maknanya ada 4 pendapat sebelum lahir, masa Nabi dibedah oleh malaikat Jibril, kemudian masa jadi rasul. Jadi pendapat yang kuatnya ialah masa ketika Nabi dibedah. Itu masa dia tuan kan. Rupa khatam, itu kita dah ada baca hadis dah yang lepas. Rupa khatam ni besar dia tu macam telur burung merpati. Kita baca hadis yang 19 tuan. An Ilba'a bin Ahmar al-Yashkuri qala hadatsani Abu Zaid Amru bin Akhtab Al-Ansari. Bila sebut Ansari ni orang Ansar lah, orang Ansar. Orang Ansar pun ada riwayat hadis lah. Ansar, sahabat Nabi yang dekat Madinah. Radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah SAW, ya Abu Zaid, udnu minni famsah zahri. Famasahtu zahrahu wa waqa'at asabi'i 'alal khatam. Qultu wa mal khatam? Qala sya'aratun mujtami'atun. Maksudnya diriwayatkan daripada Ilba bin Ahmad al-Yashkuri
nak bertukar dengan Maskuri. Nama orang Jawa sini Maskuri, ni Yashkuri. Lebih kuranglah. Menceritakan, telah bercerita kepadaku oleh Abu Zaid, iaitu Amru bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid. Rasulullah ni cakap kat Abu Zaid ni. Abu Zaid tu bukan Zaid nama dia, tuan. Abu Zaid ni bukan Zaid nama dia. Nama dia lain. Zaid tu nama anak dia. Orang Arab suka bagi nama anak letak Abu kat depan. Jadi Abu Zaid. Sekarang ni orang Melayu pun suka gitu juga. Anak dia nama nakib. Ya. Lepas tu dia bagi gelaran dia Abu Nakib. Gitulah. Kan. Kebiasaan orang Arab tu. Ya. Kadang dia sayang anak dia, anak sulung dan sebagainya. Kadang anak tu terkenal, kan. Kalau bapa terkenal Ibnu Umar, Ibnu Abdullah. Ibnu Umar anak Sayyidina Umar, nama Abdullah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia bapa dia terkenal, anaknya Ibnu, kan. Hampirilah aku, Nabi kata, marilah sini dan sapulah belakangku, sapu belakang aku ni. Maka aku pun menyapu belakang baginda, gosok-gosoklah, gosok-gosok. Tiba-tiba jari-jari tanganku menyentuh khatam yang berada di belakang baginda. Aku, yakni Ilbah bin Ahmad, bertanya bagaimana rupa khatam tersebut. Yang sapu belakang Nabi, yang gosok-gosok ni Abu Zaid. Yang bercerita dengan Abu Zaid ni Ilbah. Dia tanyalah bagaimana rupa khatam tersebut. Kemudian Abu Zaid jawab, bulu-bulu yang berhimpun. Dia bahasa Arabnya sya'aratun mujtami'atun, bulu ataupun rambut-rambut yang berhimpun. Jadi dia yang daging tu daging lah, kan? Tapi di atas daging tu ada bulu betul, berhimpun selongguk gitu. Kata ni lah, katanya Abu Zaid ni. Ni nak cerita hadis-hadis yang sebut bentuk khatam tu. Tafsiran hadis, menurut ulama, Nabi SAW menyuruh Abu Zaid radhiyallahu supaya hampir dan menyapu belakangnya kerana baginda melalui nur kenabiannya mengetahui keinginan Abu Zaid untuk mengetahui tentang cap kenabian di badannya. Nabi ni dia nabi, dia ada ilham daripada Allah Ta'ala, kan. Dia rasa macam Abu Zaid ni macam nak tahu ya kisah-kisah khatam ni belakang aku ni. Dia suruh sapu, gitu, kan. Nabi tidak mengangkat bajunya, mungkin kerana ada halangan ketika itu untuk baginda mengangkat bajunya. Maka memadailah dengan membenarkannya, merasai sahaja dengan tangan cap kenabian tersebut. Maknanya Nabi dapat ilham ni, Abu Zaid ni macam nak tahu je. Jadi Nabi ni baik, kan. Nabi baik. Tolong sapu belakang aku ni, gosok-gosok, kan. Tapi baju tak buka lah, kan, pakai seluk gitulah, kan. Adalah sebab tak buka tu. Boleh je buka sebab sama-sama lelaki, tak apa, kan. Tafsiran kedua, menurut Imam Al-Qasqalani, sahabat Nabi yang bernama Abu Zaid radhiyallahu di atas tidak melihat cap kenabian itu dengan matanya. Oleh demikian cerita tentangnya hanyalah berdasarkan apa yang dirasai oleh tangan beliau, iaitu rambut atau bulu yang berada di sekitar cap kenabian tersebut.
Jadi Abu Zaid ni dia tak nampak dah bentuk tu, dia rasa dia boleh agak ada bulu-bulu atas belakang ni, ada besar-besar ni sekian-sekian, dia dapat rasa lah. Pengajaran hadis. Kita dapat perhatikan dalam hadis di atas sikap Nabi SAW yang suka melayani sahabat-sahabatnya. Baginda mudah membaca keinginan mereka dan cuba memenuhinya sedapat mungkin, terutama dalam perkara-perkara yang dapat menambah keimanan mereka, termasuk keinginan untuk melihat atau mengetahui cap kenabian di badan baginda. Ini kelurahan akhlak Nabi ya, tuan. Ya. Dia tahu keinginan sahabat gini, dia ikutlah, nak pegang belakang kan. Nabi duduk sama sahabat, bercerita, berbual, ya. Nabi maknanya Nabi ni dia hidup bermasyarakat dengan sempurna, tuan kan. Dia pandai ambil hati, ya. Kalau suka patah angin sahabat tu, ya, sampai putus angin tu, bukan Nabi lah. Jadi kita kena ikut Nabi, kita ambil hati sahabat-sahabat kita ni, tuan-tuan. Ini contoh lah, makna baginda bersahabat tu sampai suruh pegang-pegang kan. Bukan senang tuan-tuan nak pegang seorang Rasul, seorang yang hebat ni kan. Kita kalau dengan orang-orang yang besar-besar, orang-orang yang dihormati apa semua kan, kita minta izin nak pegang nak apa kan. Bukan senang kan, ya. Segan juga, tapi Nabi ni dia tahu kan. Sahabat dia ambil hati lah kan. Khatam bukti kenabian, hadis yang ke-20. Ini saya pernah cerita kan, dalam bentuk cerita, rupanya ada hadis dia kat sini, ya. An Buraidah radhiyallahu an yaqul Ja'a Salman al-Farisi radhiyallahu ila Rasulullah SAW hina qadimal Madinata bima'idatin alayya rutab fawada'a baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha faqala sadaqah alaik wa ala ashabik faqala idfa'na fa inna la na'kulu sadaqah qala fara'aha فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا ثم نظر إلى الخاتم ala zahri Rasulillah SAW fa'amana bihi. Saya tak cerita tuan, panjang-panjang kita baca hadis ni lah. Kisah Salman tengok tanda kenabian ni. Yang saya cerita dulu, Salman ni ayah dia sembah api, agama Majusi. Kemudian satu ketika Salman ni ayah dia suruh dia keluar. Biasa ayah dia tak bagi dia keluar. Bila dia keluar, dia balik, dia tertarik dengan orang Nasrani masa tu. Nasrani Kristian jadi perbahasan besar baru ni tuan kan. Tak sempat saya nak urai tuan. Tapi masa tu Nasrani dia valid lagi Nasrani tu. Ada yang beriman dengan Allah yang Maha Esa lagi. Ada yang bercampur, ada yang macam-macam lah kan. Tapi dia tetap ahli kitab kan. Jadi dia pun masuklah Nasrani kan. Kemudian ayah dia tahu, ayah dia ikat. Lepas tu dia dapat larikan diri, dia pergi ke sebuah gereja. Gereja yang akhir sekali kata, lepas ni kau jangan cari padri lagi. Ya, kau cari orang sekian Nabi lah. Dalam kitab tu sebut lah tuan. Kitab Injil sebut, kitab Bible tu sebut. Kalau tak ubah, orang Kristian ni dia akan masuk Islam.
kan. Jadi dia percaya Nabi. Nabi tak sampai ke masa tu, tapi dia dah ditangkap dan jadi hamba. Ni bila Nabi dah sampai di Madinah, dia ambil buah kurma. Dia jaga buah kurma, dia jaga buah kurma, jaga kebun kurma, banyaklah kurma. Jadi ada bahagian dia tu, dia ni cerita dia ni. Diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah datang kepada Rasulullah SAW tak kala baginda tiba di Madinah dengan membawa satu hidangan berisi kurma. Kan, masa orang duk tunggu Nabi tu, Salman pun dengar dah berita tu kan. Ada yang atas pokok, ada atas rumah, ada tepi jalan tunggu Nabi kat Madinah ni kan. Bila Nabi sampai tu, diceritakanlah, maka mereka sambutlah Nabi ramai-ramai. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Orang kita pun marhaban ke apa baca ni lah kan. Tak apalah. Tapi baca duk ingat ke lagu je lah. Lagu tu lagu ni. Makna apa tak tahu. Tala'al badru alaina telah tolak ni naik, badru bulan, alaina telah bercahayalah bulan datang menerangi kami. Tu tala'al badru alaina. Min saniyatil wada'. Apa wada'? Haji wada'. Lebih kurang lah. Daripada simpang yang bernama wada', simpang perpisahan. Adalah kat Madinah tu. Itulah sikit lah tuan, sebagai contoh lah. Kemudian Salman pergi jumpa. Dia bawa satu hidangan kurma. Lalu dia letaknya di hadapan Rasulullah. Ambil hidangan kurma tu, sebakul ke berapa ke. Kemudian dia letak depan Rasulullah. Rasulullah tanyalah, wahai Salman, ni apa ni? Apa dia ni? Memanglah buah kurma, tapi untuk apalah kan? Sama menjawab, ini adalah sedekah untuk tuan dan sahabat-sahabat tuan. Sedekah. Sama kata tadi, dia kata sedekah lak, sedekah untuk kamu dan sahabat-sahabat kamu. Sedekah lak wa ala ashabik, dan sahabat-sahabat kan. Jadi Nabi jawab, lalu baginda berkata, angkatlah dia, kerana sesungguhnya kami tidak makan sedekah. Lalu Salman mengangkatnya. Tak jadilah nak bagi. Nabi tak makan sedekah. Sedekah tak kan. Keesokan harinya, yang ada orang kita lah, amalan orang kita, bila meninggal, ada meninggal, waris dia pun beli beras. Dia pun orang datang, dia bagi satu kampik, kena tanya, ni apa ni? Fidyah ada kan. Fidyah tak boleh ambil dah tuan. Fidyah bukan untuk kita, untuk orang miskin. Untuk orang miskin. Ini ambil satu kampik, bawa balik rumah, kita makan keluarga kita. Sedekah pun kalau boleh, kalau kata kita sedekah bagilah orang fakir miskin. Kalau kata hadiah boleh ambil. Tapi kalau nak fidyah, pergilah LZS, Lembaga Zakat Selangor, Pusat Pengurusan Zakat, pergi
Kira lah berapa? RM2 secupak. Puasa sehari tinggal RM2. Kalau nak bagi lebih, lagi bagus. Sebab apa? Harga beras tu secupak ada yang lebih daripada RM2 kan. Kalau ikut segantang lebih, secupak RM2. Tapi standard dia RM2. RM2. Kalau makan beras mahal boleh lebih. Tapi RM1 tu dah boleh dah RM2 kan. Senang je kira. Jadi RM2 tinggal 3 bulan tinggal campur-campur ada 90 hari. Kali duit baru RM180 fidyah. Yang duk bagi-bagi ikut suka hati tu, fidyah tu tak lepas. Itu ada orang kaya, ada orang apa. Tapi kalau dia kata, saya tanya apa ni, kalau dia kata hadiah, ambil lah. Kalau kata sedekah, saya tak ambil lah. Jadi Salman pun tak jadi, esok dia datang balik. Keesokannya, harinya Salman datang lagi dengan membawa makanan yang serupa. Lalu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Baginda bertanya, apa ini wahai Salman? Jawab Salman, ini adalah hadiah untuk tuan. Hadiah. Hadiyatul lak. Hadiah enggak? Bahasa Arab pun hadiah, hadiah. Hadiah. Sedekah pun bahasa Arab sedaqatul lak. Ini hadiyatul lak. Hadiah. Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, hidangkanlah ia untuk dimakan. Salman kemudiannya memerhatikan khatam cap kenabian yang berada di belakang Rasulullah SAW, maka beliau beriman dengan baginda. Jadi dia ambil yang hadiah ni, Nabi ambil, sahabat-sahabat dia makan. Nabi nampak macam Salman ni nak tengok satu tanda lagi. Jadi dia pun macam tunjuk-tunjuklah sikit sama mau nampak tu dia pun masuk Islam. Nanti kita huraikan sikit, tak habis lagi huraian lepas azan. Sini tuan ambil azan dulu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah innaka. Jadi Salman ni dia buat kajian lah tuan-tuan ni. Dia buat kajian kat atas Nabi ni. Dan pengetahuan dia tu ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Nabi tak makan sedekah ke, Nabi makan hadiah ke, bahkan Nabi ada cop ke Nabi, ada ditulis dah dalam kitab-kitab Injil lah, Bible dan sebagainya, ada dah tulis tu. Jadi maka bila dijumpa Nabi tu semua ada. Dan dia nampak cop kenabian tu, dia pun ceritalah ke Rasulullah ni, kisah dia tu Nabi pun dengar, Nabi dia masuk, dia pun masuk Islam dengan Nabi. Lepas tu dia jadi seorang sahabat yang terkemuka lah. Dia dalam tentang Nasrani, Kristian ni, istilah-istilah dia je tuan-tuan kan. Dia ada dua versi. Nasrani tu bahasa dululah Nasrani. Kristian tu nama dia juga. Kemudian dalam Quran ada dua versi. Satu versi innal ladzina hadu wan nasara wasabiin, ini yang orang-orang yang mendapat petunjuk, orang Nasara yang beriman. Ada dipuji orang Nasrani yang beriman. Ada versi satu lagi, walan tarda ankal yahudun walan tarda ankal yahudun nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan puas hati, tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani ini sehingga kamu mengikut agama mereka. Itu versi yang bukan Islam kan, versi yang tak beriman. Ada versi yang beriman. Kalau yang surah Kahfi itu fityatun, pemuda-pemuda amanu, yang beriman. Itu yang beriman, yang masih lagi mengikut ajaran Nabi Isa yang asal kan, Nabi Isa yang asal. Kalau ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini, masa Nabi berjumpa dengan Hercules, Maharaja Rom tu, dia sebut, ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Yang Hercules ni dia convert sebenarnya, dia masuk Kristian, tapi Nabi panggil ahli kitab. Sebab apa? Sebabnya ahli kitab ni mengikut pendapat jumhur ulama, asal dia Yahudi je, asal Nasrani je, maka dia tu ahli kitab. Walaupun ada pendapat lain kata kena ada keturunan apa, tapi jumhur kata gitu. Tapi jangan bergaduh sebab dia khilaf kan. Kemudian kita baca hadis satu lagi tuan-tuan, sebab masih lagi mengenai dengan Salman. Wa kana lil yahud washtarahu Rasulullah SAW bi kaza wa kaza dirhaman ala an yaghrisa lahum nakhlan wa ya'mala Salman fi hatta tut'im. Fagrasa Rasulullah SAW an-nakhla illa nakhlatan wahidah warasaha Umar wa hamalat an-nakhlu min 'amiha wa lam tahmil nakhlah. Faqala Rasulullah SAW ma sya'nu hadhihi nakhlah. Faqala Umar, ya Rasulullah ana warastuha. Fanaza'a Rasulullah SAW farasa fahamalas min amiha. Kisah Salman lagi tuan-tuan dengan Nabi. Maksudnya Salman ketika itu ialah hamba kepada seorang Yahudi. Maka Rasulullah SAW membelinya daripada Yahudi tersebut dengan bayaran sekian banyak dirham.
Ya. Jadi Rasulullah ni sayang kat Salman ni. Dia masuk Islam, tapi dia hamba kepada orang Yahudi yang kata zalim lah. Kena pukul. Salman ni kena pukul. Masa dia cerita, dia kata Muhammad dah sampai, kena marah. Kena pukul, kena marah oleh kawan tuan dia tu. Kan? Anti Islam ni, kan? Jadi Rasulullah ni dia nampak dah kelebihan Salman ni, dan dia memanglah kita ni seboleh-bolehnya nak suruh bebas lah daripada hamba, kan, orang Islam. Tuan dia Yahudi pula tu. Tapi harga dia mahal. Banyak dirham tu maknanya mahal lah. Orang Arab ni sebut dirham. Kalau dinar lagi mahal, tapi dia sebut bahasa duit-duit ni dirham. Aina dirham? Mana duit? Duit tu pulus, tuan, tapi dia guna bahasa dirham. Kemudian dia minta duit lagi, minta tanam lagi. Untuk tanam pokok kurma banyak-banyak, dalam kebun dia. Nabi setujulah. Maka Salman akan bekerja jaga kurma itu hingga mengeluarkan hasil. Allah, lambat lagi lah, kan? Dah lah kena tanam, dah lah kena bayar. Lepas tu kena kerja pula. Demand betul lah, tuan. Demand. Jadi tapi perjuangan Rasulullah ni, dia bukan dengan sahabat pun. Rasulullah tolong sendiri je ni. Rasulullah SAW sendiri bertindak menanam pokok-pokok kurma itu. Kecuali satu pokok sahaja ditanam oleh Umar. Sayyidina Umar, betul tak? Maknanya berpuluh-puluh pokok tu Nabi tanam. Subhanallah, tuan. Nabi sendiri tanam. Maknanya naknya bebaskan Salman tu, ya. Jadi kita kalau kita ni tak nak bantu, mualaf, tak nak bantu orang susah, tak nak bantu sama Islam, kita tak ikut Rasul lah, betul kan? Tak nak gotong royong kat surau ke, tak nak apa ke. Bab-bab agama ni, untuk kebaikan agama, Nabi buat sendiri, tanam sendiri ni, kan? Jangan orang sibuk gotong royong, kita ngeteh kat kedai, lepak, kan? Orang bertukar lumus tanam, kita duduk atas sofa tebal, pakai spek hitam, tengok, nak tinggal nak rasmi je. Kerja Nabi ni down to earth, turun padan dia, kan? Ni cerita ni. Jadi Nabi tanam semua yang satu pokok je Umar tanam, kan? Semua pokok kurma itu berbuah pada tahun itu juga. Setahun ya, tuan ya. Siapa dia pengalaman kurma ni? Setahun je. Kalau kelapa sawit nak 2-3 tahun juga. Ni setahun je. Satu berkat lah, kan? Lalu Rasulullah SAW bertanya apa ni? Tadi kecuali satu pokok je tak berbuah. Tuan. Pokok ni ada berbuah, ada tak berbuah, tuan, kan? Tahun tu sampai tak habis rambutan, duku, kan? Bersepah-sepah. Tahun depan tak berbuah langsung. Sebab apa? Tahun depan banyak berbuah, kamu membazir, tak bagi orang miskin, tak bawa ke masjid, tak bagi kawan-kawan, buruk gitu je, busuk habis gitu je. Wallahu a'lam, contoh saya bagi je, tuan-tuan, kan? Kalau kamu syukur, Tuhan kata la in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah. Kalau kamu kufur, ingat azab aku amat pedih, kan? Tak tumbuh satu pokok. Nabi kata, apa kena dengan pokok ini, pokok kurma ini? Umar menjawab, aku yang menanamnya Rasulullah. Sayyidina Umar tanam. Lalu Rasulullah mencabut dan menanamnya semula. Maka pokok itu juga turut berbuah pada tahun ia ditanam. Berbuah juga. Wallahu a'lam hikmah apa
hikmah apa ni yang Sayyidina Umar tanam tak berbuah, Nabi tanam berbuah, wallahu a'lam lah, tak cerita kat sini tuan. Maka bebaslah Salman tu tuan. Bukan senang nak bebas orang kan. Hadis ini menjelaskan bahawa khatam nubuwah, cap kenabian adalah salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana Salman dapat mengenali kebenaran baginda melalui tanda tersebut hasil daripada maklumat yang beliau perolehi daripada pendeta-pendeta Nasrani yang menjadi gurunya sebelum Islam. Saya dah sebut tadi kan, saya dah hurai tadi tuan-tuan kan. Ya, maknanya dah kitab-kitab tu dah ada kan. Kalau tak ubah, orang Yahudi masuk Islam, orang Nasrani, Kristian masuk Islam kalau dia tak ubah. Masa Nabi kat Madinah, Nabi dah hijrah ke Madinah, sekumpulan 20 orang ataupun lebih lah daripada Afrika datang ke Madinah peluk Islam. Sebab apa? Sebab dibaca dalam kitab dalam kitab Injil dia tu ada cerita tentang kenabian Nabi Muhammad ni, tak lari langsung kan. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum min baina yadayya minat tawrati mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa tu bersabda, nanti akan datang lepas aku ni seorang Nabi yang bernama Ahmad. Tu ayat Quran sebut kan. Hadis ini menunjukkan kebaikan Nabi SAW dalam pergaulan dengan orang lain tanpa mengira status mereka, sebagaimana yang berlaku kepada Salman yang ketika itu masih seorang hamba. Hamba ke siapa asli Islam, tolonglah, bantulah. Apatah lagi orang Islam yang susah kan. Kedua, keprihatinan Nabi SAW terhadap kesusahan sahabat-sahabat dan usaha baginda untuk membantu mereka. Ketika kita perhatikan bagaimana kesungguhan baginda untuk menebus sahabatnya Salman daripada seorang Yahudi, walaupun nilai tebusan yang dikenakan amat tinggi. Dah hurai dah. Tiga, kita juga dapat melihat kesungguhan dan kejujuran Salman dalam mencari kebenaran berdasarkan ilmu yang ada pada beliau. Beliau tidak berputus asa untuk berulang beberapa kali berjumpa Nabi hinggalah nampak kebenaran Nabi melalui cap kenabian yang ada pada badan baginda. Dan beliau terus beriman sebaik mengetahui kebenaran Nabi SAW. Tidak seperti orang yang Yahudi yang mengetahui kebenaran Nabi Muhammad tetapi masih enggan beriman. Kalau kita tanya persoalan dia tuan kan, kenapa orang Yahudi, kenapa orang Nasrani tak ikut Salman ni? Contoh orang Nasrani lah. Dia mana Salman ni, dia zaman itu zaman Nasrani. Dia tinggalkan agama Majusi tu, dia masuk Nasrani. Masa tu Nasrani lah. Tak, orang panggil tak sampai seru, Islam belum sampai lagi kan. Tak sampai seru ni bukan pergi Mekah tuan. Seruan Islam belum sampai di situ kan. Belum keluar lagi kat situ. Tu tak sampai seru. Kenapa tak pergi Mekah? Tak sampai seru. Lama dah seru. Wa atimul hajja wa rahmatillah. Tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Lama dah. Daripada kecil kita dengar dah, kita mengaji ayat tu kan. Seru dah lama dah. Yang jadikan alasan tak sampai seru. Duit banyak apa banyak, mampu tapi tak pergi kan. Bahaya tu tuan kan, menanggung Tapi sekarang ni dia ada alasan lain. Alasan tak dapat pergi, tak cukup kuota, tu tak apalah. Asal ada niat, jangan niat pun tak ada kan. Jadi tuan-tuan maknanya begitulah. Keikhlasan dalam beragama ni makna Salman ni patut dicontohi lah kan. Salman tuan.
Kalau orang bukan Islam, dia kena tiru yang Salman ni mengkaji, buat kajian. Kan, buat kajian. Kalau kita yang dari Islam ni, kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kan, jangan campur sangat banyak yang pendapat-pendapat lain. Dan kita perlu ada usaha untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Kan, saya selalu ternampak terlintas dalam handphone saya ni kisah Firdaus Wong. Kan, dia dakwah Firdaus Wong. Hebatlah tuan-tuan, dia berhujah tu hebat. Saya tak boleh berhujah macam dia kan. Ada orang masuk Islam depan dia, macam Zakir Naik juga. Dia dahulu ni, dia berhujah dengan secara ilmiah, dengan lemah lembut dia tu masuk Islam. Ada etis tu dia berbahas. Etis tu ahli sains kan. Dengan ketegasan dia, tak ada Tuhan apa ni. Ujung-ujung tu lembut sikit, lain sikit dah. Tapi tak masuk Islam lah. Tapi mana ada usaha untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Orang Melaka masuk Islam tu dulu, di antara yang saya tengok dalam sejarah tu, orang Islam ni, pedagang-pedagang Arab tu dia promote Islam. Dia promote Islam bagus apa, sampai masa azan dia azan kan. Jadi orang nak masuk tak masuk nombor dua, tapi kita promote Islam ni. Kita berkawan dengan kawan bukan Islam, India ke, China ke, ada tak pernah kita ajak dia masuk Islam? Masuk Islam lah, sepatah pun tak apa. Mana tahu kan, mana tahu dia terbuka hati kan. Dia terbuka hati. Ada saya jumpa dengan orang jemaah tabligh, dia lain sikit dakwah dia kan. Kita pergi rumah ke rumah ni, dia pergi rumah orang bukan Islam. Bila dia cerita tentang Islam, dia bukan ustaz pun, dia cerita tentang Islam, tak kena marah pun, tak marah pun kan. Tak kena marah pun. Apa ni cerita hari Islam tak lah. Dia open, orang bukan Islam dia open, dia tak marah pun. Ada yang berjaya, kan. Yang marah siapa? Orang Islam marah. Saya bukanlah jemaah tu, kadang-kadang saya bantu juga pergi jadi, dia panggil mutarjim, jadi penterjemah. Ada yang cakap Arab, ada apa ni, jadi orang jemaah tempat saya tu minta tolong ustaz terjemah. Pergi rumah orang ni, lepas tu yang ada anak dia panggil bapak, dia keluar, tak nak, saya tak nak, balik. Dia suruh balik. Orang Islam, orang tak Islam tak marah pun, dia dengar je kan. Kalau kena marah pun ya kena marah kan. Macam mana dah dakwah malah kena marah, kena serang, kena apa, kena bunuh pun banyak kan. Cakap kena marah, tapi tak marah. Cuma kita ni, kita berkawan bertahun-tahun tu, kita beli barang kedai Cina, kedai apa tu, ceritalah sikit tentang Islam tu kan. Dia tak marah pun, dia tak marah. InsyaAllah kan. Kau kena marah ni, ustaz kata marah, aku kena marah. Kena marah, tak kena marah, tak apalah kan. Kita pandai-pandai kita lah kan. Jadi tuan-tuan, itulah sebut sedikit. Pukul 9 kita berhenti. Takat tu dulu, semoga mendapat pengajaran. Dan kita teruslah berada di majlis ilmu ini, sebab Nabi kata, fa wa ila Allah fa wallahu, siapa yang mengambil tempat dalam majlis ilmu ni, Allah bagi tempat kat dia di syurga. Siapa yang fastahya minhu, siapa yang duduk belakang, maka adalah bahagian dia juga. Kemudian Nabi kata, fa'radallah, siapa yang berpaling daripada majlis ilmu, dia tak nak masuk majlis ilmu, maka Allah berpaling dari dia, mana Allah murka. Maknanya ada 3 kategori itu. Satu, duduk halaqah ilmu. Ada yang dia duduk juga belakang, dikurang sikit lah, dapat juga rahmat tu. Dia terjemahan dia, Allah merahmatinya, rahimahu
wala yu'aqib, Allah tidak menyeksa dia, kan. Dia dapat bahagian juga, cuma dia punya level kurang sikit daripada yang duduk depan ni, kan, yang duduk dalam halaqah ilmu ni. Tapi yang berpaling tu Nabi kata Allah Allahu anhu, Allah akan berpaling dari ni. Dia punya huraian tu berpaling ni, Allah murka padanya mana berdosa, kan, kecuali uzur, kecuali uzur. Jadi makna kalau ada majlis ilmu kita masuk, jangan dapat saya lah, orang kuliah subuh, dia kuliah dengan teh kat kedai dekat je, kan, kena duduk dalam majlis tu dari segi hukum, kan. Wallahu alam. Saya mohon ampun kepada Taala dan minta kepada Tuhan jika ada kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Apa yang baik datang dari Taala, apa yang mana Quran dan buat saya sendiri, hakikat berkedudukan kita tangguh majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.